Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah dalam surah Al-Mumtahanah, dan hari itu kita dah ambil ayat 1 sampai 3. Ini ayat berkenaan bermula dengan tajuk kisah Hatib bin Abi Balta'ah, yang beliau telah menulis surat kepada orang-orang Mekah atas alasan untuk supaya keluarga dia terjaga, dan Allah Ta'ala telah berikan satu amaran dekat situ, mana jangan ambil mereka orang kafir sebagai pelindung. Mereka ni telah kufur terhadap apa yang turun pada kamu daripada kebenaran, dan juga mereka telah menghalau Rasul dan menghalau kamu. Dan Allah Ta'ala kata, kalau kamu semua beriman dengan Allah dan akhirat, dan keluar berjihad fisabilillah dan mencari kerana Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu semua patuh dengan arahan ini. Dan pada siapa yang melakukan benda berkenaan dan berikan kasih sayang kepada orang kafir tadi, maka dia telah sesat jalan nyata. Dan sedangkan mereka ni kalau dikata dapat peluang, Allah kata iyyaskafukum yakunukum a'da, kalau mereka dapat peluang, mereka akan jadi kepada sebagai musuh, dan juga mereka akan membentangkan, mendepakan tangan mereka dan lidah mereka kepada kamu dan keburukan, dan mereka suka kalau boleh kamu ini kufur. Sambungan hari ni satu lagi ayat nombor 3 tak habis lagi. Qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu, dan firman Allah lepas tu ayat ketiga, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Lan tanfa'akum, tidak sekali-kali bermanfaat bagi kamu, arhamukum, keluarga-keluarga kamu, mana-mana orang-orang yang hubungan silaturahim kamu. Siapa yang dikatakan, kan kita sebut itu silaturahim, maksud dia hubungan rahim, maksud dia kita dengan dia satu rahim, atau dia dengan mak kita satu rahim, atau dia dengan bapa kita satu rahim, atau kita dengan atuk dia, atuk kita satu rahim. Macam itulah dia hubungan tu balik kepada masalah keluargaan tu dengan cara macam tu. Wala auladukum, dan anak kamu pun sama, takkan bermanfaat pada kamu. Pasal hari tu Allah Ta'ala berikan gambaran pasal orang sibuk, mereka sibuk, manusia sibuk untuk mendapatkan perlindungan daripada orang kafir, sedangkan mereka tak nak kebaikan untuk umat Islam. Jadi Allah Ta'ala nyatakan tidak akan bermanfaat untuk kamu orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan kamu, dan tidak juga anak-anak kamu. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, dan pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan pisahkan di antara kamu. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan Maha melihat. Maksud dia, Ibn Katsir kata, qarabatukum, kaum kerabat kamu, la tanfa'ukum indallahi idza aradallahu bikum su'a, takkan bermanfaat untuk kamu di sisi Allah Ta'ala, takkan bermanfaat untuk kamu di sisi Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala inginkan dengan kamu sebarang keburukan. Idza aradallahu bikum su'an, manakala Allah Ta'ala nakkan keburukan untuk kamu, dia takkan boleh memanfaatkan kamu, tolong ke, bantu ke, pertahankan ke, lindungi ke, dan sebagainya. Dunia ni betul lah, macam saya kata, akhirat nanti timbangan yang berlainan. Kita sayang siapa dekat dunia ni lah tempat dia. Tapi akhirat nanti, mungkin saya kata orang tu akan lari kita, bahkan mungkin kita lari daripada orang tersebut. Kerana ini adalah hubungan dunia sahaja. Kenapa kita kata, bukan maksud dia umat Islam ni keras, kasar, melupakan sebarang pertalian, tak. Pasal pertalian yang utama adalah tauhid, bukannya pertalian darah. Kerana kata darah itu tak memberikan tak dapat dia dibaikkan di dunia, tapi tauhid lagilah teruk. Sebenarnya tauhid itulah yang menghubungkan. Kalau dia kata orang tu ada hubungan tauhid di dunia, di hari akhirat dia akan ada hubungan lagi. Bahkan macam kita terangkan hari itu, jadi akhirat nanti ada orang yang akan boleh dikeluarkan umat Islam yang lain, ahli tauhid yang lain daripada neraka. Dengan bila dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi nyatakan mana Allah Taala lepas orang beriman masuk dalam syurga, mereka ketika tu merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata, ya Allah, kami dahulu ada kawan, ada orang yang puasa bersama kami, solat bersama kami, dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala kata mereka merayu, akhirnya Allah Ta'ala kata, masuklah kamu dalam neraka dan carilah orang, tengoklah siapa orang yang kamu kenal, bawa keluar daripada neraka. Itu adalah hubungan bukannya ni, hubungan dengan solat bersama, puasa bersama, bukan makan KFC bersama. Bukan. Dia adalah hubungan tu adalah hubungan mereka solat bersama kami. Kalau dalam Sahih Muslim tu,
wa syafa'a mu'minun. Hadis Sahih Muslim, hadis yang panjang, hadis nombor 269. Saya tak nak baca semua. Okey. Lepas dah semua sekali. Okey. Dia start kat sini. Start daripada ayat yang ke okey, hadis Sahih Muslim, hadis nombor dalam Kitabul Iman hadis nombor 269. Okey. Okey, dia kata apa? Fa idza khalasal mu'minun, Nabi kata, dan apabila telah lepas. Hadis Sahih Muslim, hadis nombor 269. Hadis nombor 269. Dia kata, idza khalasul mu'minun minan nar. Okey, dah dengar Nabi, lepas Nabi terangkan orang semua melintas di atas apa? Di atas titian sirat, ada yang sampai ke syurga, ada yang tercala, ada yang tersangkut masuk neraka. Bila selepas saja orang beriman masuk dalam masuk syurga, dia kata, khalasul mu'minun minan nar, daripada neraka. Fa wallazi nafsi biyadihi, Nabi kata, maka sungguhnya demi nyawa Tuhan yang nyawaku di tangannya, ma minkum min ahadin, tidak ada di kalangan kamu ni siapa yang bi asyadda munasyadatan lillah, tidak ada di kalangan kamu ni siapa yang lebih dahsyat, lebih kuat rayuan dia kepada Allah Taala, fi istiqsa'il haqqi, dalam menuntut kebenaran bagi orang-orang beriman. Daripada berbanding dengan daripada orang beriman berbanding Allah Taala, daripada Allah Taala, dia minta kepada Allah Taala untuk supaya dapat harapan diorang kan sebagainya. Pada hari kiamat nanti diorang lah paling orang yang nakkan hak untuk li ikhwanihim, untuk saudara-saudara mereka, alladzina finnar, dalam neraka. Dia bukan adik-beradik. Apa dia kata? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, kanu yasumuna ma'ana, mereka dahulu solat, berpuasa bersama kami. Wa yusalluna wa yusallun, dan mereka solat. Wa yahujjun, mereka haji. Mana ini rayuan ahli syurga kepada Allah Taala bagi hak ataupun nak lepaskan saudara-saudara mereka yang bersama-sama dekat dunia dahulu beribadat bersama mereka. Ya Allah, mereka dahulu mereka puasa bersama kami, solat bersama kami, haji bersama kami. Allah Taala kata, fa yuqal lahum akhriju man araftum, keluarkan siapa yang kamu kenal. Ini diberikan pada tajuk iman. Bukan tajuk Allah, adik aku hari tu, ya Allah, abang aku tak ada. Dia akan datang dengan tajuk apa? Orang tu solat bersama kita, puasa bersama kita, haji bersama kita. Allah Ta'ala kata pada orang yang merayu tadi, pergi masuk tengok siapa yang kamu kenal, bawa keluar. Jadi itu kita kata hubungan yang macam ni adalah hubungan tauhid, bukan hubungan darah. Kita semayang bersama dengan orang yang kita kenal pun, kan puasa bersama orang kita, bukan adik-beradik kita. Dan kecuali lah kita buka puasa kat rumah je kita lah kan. Tapi seriously kan, solat bersama, puasa bersama, haji bersama, diingat. Sebab buat baiklah pada ramai orang. Jumpa kat Mekah ke haji, kita tegur lah orang. Kalau orang nak bersembang jangan halau, macam tak nak kawan lah kan. Mungkin orang tu lah yang nanti akhirat nanti, mungkin dia lah kan, ya Allah kami dahulu haji dengan dia. Mungkin itulah orang minta kita lepas nanti. Bukannya yang bukan yang tolong kita, bukan yang bisnes bersama kita, business partner. Business partner tidak silap paling benam dengan kepala kawan lagi. Dia dah, ya Allah, yang nak menjaga benda haram tu, bukan aku. Seriously. Tak, ini kena jaga bab ni tu yang kita kata, apa benda yang kita kata pada hari kiamat nanti tak bernafaat. Adik-beradik apa, kaum kerabat kamu. Okey? Wa naf'uhum la yasilu ilaikum. Dan manfaat mereka tidak akan sampai kepada kamu. Idza ardaitumuhum bima yuskhitullah. Bila kamu redakan mereka dengan perkara yang Allah Taala murka. Mana kamu nak direda, tapi kamu murkakan Allah Taala, takkan bermanfaat mereka ni. Kalau mereka bermanfaat, takkan boleh menyelamatkan kamu, sebab kamu dari murkai Allah SWT. Maka pasal kita tahu pada akhirat nanti syafaat hanya berlaku bagi siapa yang Allah Taala redai. Kan dalam surah orang sering baca ayat kursi. Kan Allah Taala katakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah? Mana ada yang boleh memberi syafaat di sisi Allah Taala melainkan dengan izinnya. Kalau Allah izinkan, maka jadilah. Macam tadi yang kata nak boleh keluar kan, kita ramai dah aku kawan semayang sama-sama. Tak, tunggu, pasal Allah Taala izinkan baru dia nampak kita. Kalau dia nampak dah tu, nanti kalau dalam muka dia rentung, Allah Taala tak bagi kita dilihat muka kita, dia macam mana?
Itu sebabnya kita jaga dulu berkenaan tajuk kemurkaan Allah Taala ataupun marah Allah Taala ke atas kita tu, elakkan dahulu baru yang lain kita lepas. Dia bukannya kita langgar perintah Allah Taala, tetapi kita ada link. Contoh macam kita ni kawan dengan Said sekian, orang sekian, wali sekian, kita ingat kita lepas. Mana boleh? Pasal takkan boleh kita dapatkan lepas redha Allah Taala dengan redha orang lain, dengan apa dapat redha orang lepas tu melukakan Allah Taala lepas tu kita lepas. Tak boleh. Dia mesti dua-dua sekali. Maksud kita redha mak apa pada kemurkaan Allah Taala tak boleh, tapi pada kemurkaan keredaan Allah Taala ya. Yang contoh macam mak kata, pergilah belajar menari, kau ni tak reti menari lah kan, atau nenek kau semuanya penari istana. Tanya tu masalah juga kan, anak garu kepala patut ke pergi kan, mak suruh macam ni kan, masalah juga kan. Dia benda-benda yang dalam kemurkaan Allah Taala takkan kita dapat sebarang faedah. Tapi kalau kata kita lagi teruk lagi, kita redakan mereka, murkakan Allah Taala, lagi masalah. Okey. Wa man wafaqa ahlahu 'alal kufri, dan mana siapa yang menyepakati, bersepakat dengan keluarga dia 'alal kufri, ke atas kekufuran, liyurdihim, supaya keluarga dia redha pada dia. Contoh macam kadang-kadang ni benda ni kadang pelik jugalah. Benda ni mungkin kita katakanlah kita tahu bahawa benda tu adalah khurafat, bid'ah, ataupun benda-benda bid'ah kecil yang kita kata dalam masalah salah faham tak apa lagi. Bid'ah yang bentuk-bentuk yang kita contoh macam kalau wali ni datang akan sekian, kalau ini datang akan sekian. Atau contoh macam untuk guru kata kalau letak kuda laut atas bidai pintu nanti rumah tak masuk oleh hantu dan sebagainya. Anything else macam tu, ia adalah syirik. Tapi kita segan nak cakap, takut Pak Muntu marah. Ya, jangan. Ini masalah Kalau dia kata benda tu kufur, benda tu adalah syirik, dan sebut. Dan kan redha dengan kufur tadi hanya untuk redakan mereka. Contoh kalau benda tu berhala, alah apa masalah dia kan. Alah sikit je patung ni, kita bukannya sembah pun patung berhala Buddha satu kan, kerana rumah kita ada hiasan kan, untuk tunjukkan satu Malaysia semua patung ada. Selain gambar Kaabah, gambar gereja, patung sembahan orang Kristian, patung sembahan orang sekian, semua ada atas dasar satu Malaysia. Dan masalah juga kat sini. Kita kata kena faham bab ni. Jadi jangan dapatkan redha orang dalam benda yang macam ni. Allah kata barang siapa yang menyepakati keluarga dia di atas kekufuran, ada yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, barang siapa menyepakati keluarga dia alal kufri, di atas kekufuran, liyurdihim, untuk diredakan keluarga dia, supaya keluarga dia sayang dia, supaya keluarga dia terima dia, faqad khaba wa khasira wa dhalla amaluhu, maka sungguh dia telah hampa dan juga rugi dan habislah, tak bernilai lagi amalan dia, gugur amalan semua sekali. Wala yanfa'uhu 'indallahi qarabatuhu min ahadin, tak bermanfaat untuk dia ketika itu di sisi Allah Taala sebarang hubungan kekeluargaan dengan sesiapa sekalipun. Hatta kalau dia anak-anak Nabi sekalipun akan kena. Ni kena faham Pada nanti kita baca ayat berikutnya, kita akan nampak macam mana Allah Taala pisahkan tajuk ini. Darah keturunan bukannya syarat untuk seorang itu mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini surah Al-Mumtahanah ini untuk gambarkan perkara tersebut. Putusnya hubungan darah, putusnya hubungan kekeluargaan, di hari akhirat nanti tiada faedah. Dunia kita sayang, tapi sayang tadi takkan boleh melebihi atau mengatasi kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Taala larang, haramkan, tinggalkan. Walaupun yang suruh tadi bapa kita sendiri, walaupun mak kita sendiri. Macam yang berlaku pada Mus'ab bin Umair, bila mak diminta nak ditukar balik agama, mak dia kata nak bunuh diri, tak nak makan sebagainya. Dia kata, mak, kalau mak ada nyawa 100 nyawa, mak ada 100 nyawa, dan nyawa mak keluar satu-satu depan mata saya, untuk saya tinggalkan agama, saya takkan tinggalkan. Kalau orang kata, ish, tak asuk gila kan, apa tak asuk sangat kan, cuba berlembut sikit. Zaman kita sekarang banyak pendakwah macam tu, yang katakan, ish, apa salah keras sangat tentang tauhid. Apa tauhid dengan keras sangat? Kenapa sikit-sikit goyang, tak ada apa-apa lah kan. Tak ada benda sangat lah benda macam tu. Dia kata kan, janji iman ada tu selamatlah tekut. Mana ada? Para sahabat Nabi SAW, Nabi dituduh sebagai apa? Pemecah belah keluarga. Ini yang kata kadang orang tak faham bab ni. Pasal tauhid itu adalah benda tak ada kompromi. Bab lain, ya, buat baik dan sebagainya, Nabi tak pernah sekat. Nanti kita akan baca ayat depan lagi. Mana Allah tak larang kita buat baik pada orang yang tak memerangi kita dalam agama. Tapi dalam bab berkenaan dengan tauhid, tidak sekali-kali. Not at all. Untuk wishing ke dan sebagainya. Kenapa tak boleh? Ada orang tanya, ni apa? Isteri saya punya kawan. Dia ni kira Kristian, lama lah kawan dengan isteri saya. Diorang ada grup kan, student belajar dulu. Jadi budak saya pernah jumpa 3-4 kali dengan suami dia dan sebagainya.
Baru-baru ni dia snap. Orang Melayu kita panggil apa? Ha? Bukan, dia snap. Dia apa? Sentap. Dia sentap. Pasal dia marah. Dia kata kawan-kawan dia tak pernah nak wishing berkenaan hari-hari keagamaan yang dia sambut. Dia orang Sarawak, Kristian Sarawak. Kakak dia masuk Islam. Saya cakap tak maulah sekian. Dia kata kadang-kadang orang segan, malu alah nak cakap pasal agama ni juga. Saya tak salahkan. Tapi anyway, dia ni lah, dia orang ada kawan-kawan tu kata tanyalah pada ni. Dia kata bagi saya, give me one verse of Al-Quran that prohibit, mana tak benarkan untuk jangan ucapan salam dan sebagainya kepada ucapan apa ke hari-hari kerajaan kafir dan sebagainya. Dia orang pada situ dia tanyalah suami, sebut bini saya lah. Mesti dia tahu jawab. Jadi saya kata nak saya kata boleh je. Dia jawab, tapi takut dia pecah gaduh pula. Pasal dia orang tak pernah bincang tajuk ni. Duduk sama satu rumah dahulu time belajar tapi tak pernah bincang. So jadi kadang-kadang macam orang bukan Islam, ada sekarang mereka ni rasa sensitif, rasa macam apalah Islam ni kedekutnya. Kan kita boleh cakap selamat hari raya, maaf saya batin. Dia cakap itu kan, non-Muslim cakap kan. Bahkan kami kadang bagi salam lagi. Tapi orang Islam ni kedekut nak bagi salam. It's actually not about kedekut atau tidak. If you got, contoh macam dapat anak, tahniah dapat anak, beli kereta baru, tahniah beli kereta baru. Kan kata dapat naik pangkat, oh tahniah, cakap. Kan makan belanja dia makan, jom makan pasal apa dapat naik pangkat, kita ajak dia makan, kita belanja dia makan. It's okay. Islam tak pernah larang buat tu. Tapi untuk wishing berkenaan keagamaan tak boleh. Ini kita kata benda tak ada kompromi yang sampai Nabi SAW, kalau kita lihat kan, Nabi sendiri dikatakan sebagai pembelah masyarakat. Bukannya keluarga anak-anak orang Islam tadi tu lepas masuk Islam tadi pukul mak bapak dia sendiri, tak. Dia orang tak nak ikut upacara keagamaan atau benda-benda syirik yang berlaku di dalam masyarakat berkenaan, tu je. Itu tajuk sebenar kenapa Nabi. Dia benda yang amat kita kata kecil di mata setengah orang, tapi dia amat besar di sisi Allah SWT. Nilai dia mahal. Di sinilah ruang kita Muslim ke tidak. Bab berkenaan dengan kita punya lain tu pasal lagi kita ni. Tapi ini adalah tauhid. Macam kita sentimen yang macam saya kata tu, sentimen orang tak faham kan bila tentang tajuk ni. Saya kata sentimen ni simple je. Kalau dia kata bapak kita ada orang rampas kuasa dekat kampung, kan take over masjid ke, bapak kita pengurus masjid. Ada orang take over pengurus masjid, buat kenduri pula sambil mencemuh bapak kita dan sebagainya lah. Ataupun dia mendakwa dia yang betul, bapak kita tak ada yang lain, salah sama sekali. Kita dan Islam dan kita dakwa macam tu. Dan terus terang kita kata Allah Ta'ala tak pernah terima Tuhan lain selain daripada dia. Dalam bangsa-bangsa lain dia terima, itu hak dia. Kan dia kata tak apa, Buddha tak kisah ada Tuhan lain sebelah dia. Kalau dia cakap macam tu kan. Ataupun kami punya dewa tak kisah ada Tuhan lain. Kita tak boleh terima benda tu. Walaupun dia kata saya boleh berlembut, awak tak boleh berlembut. Macam bila tawaran orang-orang musyrik kata kan, so minta supaya sembah Tuhan Islam setahun kita buat berhala tahun berikutnya. Kan ada jawapan Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Walaupun ikut itu ada kompromi. Kalau ikut dari segi apa, dakwah-dakwah yang style bagi liberal ni sikit, apa salahnya kita bagi dua-dua sekali, lepas tu lama-lama kita ambil peluang untuk terangkan yang betul. Ini idea dia. Tapi benda tak berlaku. Pasal kalau dia kata bapak kita sendiri, kan ada orang take over kuasa ke tu, kampung ke dan sebagainya, buat kenduri, ajak kita makan, ajak family kita makan, pergi makan tak? Sentimen dia, bapak kita wakil rakyat. Alah kan tak payah wakil rakyat lah, parti politik ni. Kalau yang menang tu kata, kalau yang pecap keris, ajak orang cap bulan, datang? Datang. Dia menang pilihan raya tu, lepas tu buat kenduri sembelih 3 ekor kerbau, ajak datang. Orang cap bulan datang. Orang cap bulan menang, ajak cap keris, datang. Kenapa? Bukan sentimen, sokongan tadi. Kalau bapak kita ketua kampung, orang take over kuasa, kemudian buat kenduri kerajaan kerana berjaya rampas kuasa, jadi ketua kampung baru, dia ajak kita makan, pergi. Ada pula orang kata ada Tuhan selain Allah Ta'ala, ajak datang kita kerajaan, pergi. That's the point. Itu point sebenar dia. Point dia adalah masalah iman dan kufur, bukannya masalah benda simple. Bab lain tak kisah. Dia sakit, kita belanjakan duit kita habis untuk belanja selamatkan dia, tak ada masalah. Dia tak ada buah pinggang, bagi buah pinggang kita satu, bagilah, tak ada masalah. Payah-payah sangat nak faham kan. Maksudnya benda tadi tak ada limitation kat situ. Tapi untuk melafazkan, meredai ada Tuhan selain Allah Ta'ala, no such thing.
Ini benda yang kena jaga bab ni. Tak kira siapa pemimpin dan sebagainya. Jaga hati masyarakat, betul. Tapi terangkan kenapa tak boleh. Pasal dalam agama dia tak ada limitation tadi. In their religion tak ada limitation berkenaan. 10 dewa dia ada. Kan macam rupa nak. Yang dalam Kristian ke, sambil sembah Isa, sembah Allah Ta'ala, sembah Isa, sembah Roh Kudus, semua sekali. Patut sembah wali-wali, saint dan sebagainya kan. Saint John, Saint Peter, Saint Petersburg lah, saint apa. Semua saint-saint tadi dia sembah. Berdoa pada saint tadi. Kalau kena kat selatan, Santos. Kan? Kalau datang kat Malaysia, dia Kontos. Kan? Maksud dia sentiasa, dia tak kisah. Islam ini satu agama yang tak benarkan sebarang, orang kata apa? Dualism atau triple dan sebagainya kepada ketuhanan. Tidak boleh. Ini asas. Sebab kenapa kita kata hormati mereka, dan masalah benda mereka nak pergi makan, pergi. Nak pergi jalan, pergi. Tak ada masalah. Tapi kita kata, kenapa awak tak nak ucapkan salam, ucapkan tahniah pada kami demi kerajaan agama kami? Mana boleh? Pasal dalam kerajaan tadi, contoh macam Deepavali contohnya. Ini terus terang cakap Dia kata, saya ingat dulu ada seorang ustaz tu cakap, lepas tu kena hentam beberapa arah, dia tukar balik. Ini pasal dia terkenal, saya tak terkenal. Yang terkenal ni mungkin bimbang kan. Jadi dia kes Deepavali, ada seorang ustaz tu. Saya ingat lagi. Saya tak dekat Malaysia waktu kes jadi. Tapi kes dia kata tak boleh, maka orang semua hentam dia atas dasar kan satu Malaysia dan sebagainya. Tapi zaman tu bukan satu Malaysia, semangat menghibah semua kaum, sepatutnya boleh. So dia kena tekan sampai sekali dia kata tak apa. Sedangkan dia sepatutnya kata tak boleh tu je. Kena terangkan kata, kalau orang bukan Islam tadi sakit, demam, nak belajar, tak ada duit, Islam tak pernah sekat, bagi. Kalau jiran kita kan tak ada sekian, kita ada kereta lebih, bagi dia kereta untuk dipakai. Permissible dalam Islam, tak pernah disekat. Buat baik pada siapa saja, hatta binatang kita buat baik, pada manusia lagi patutlah. Bagi anjing main minum boleh masuk syurga, takkanlah bagi orang kafir yang dahaga ke, yang minta sedekah tak dapat apa. Anjing pun Allah Ta'ala terima, ini kan pula manusia yang bernyawa. Kan? Tapi dalam masa yang sama, lafaz kufur itu tidak. Jangan redakan mereka dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini bab kita kata macam Mus'ab bin Umair kata, kalau mak ada 100 nyawa, nyawa mak keluar satu-satu, depan mata saya keluar 1, 2, 3, dan setiap kali keluar tu seksa lah. Mana azab gila kalau kena kata nak mati. Mati 100 kali mati maksud dia. Mak dia mati. Takkan dia patah balik. Kalau orang kata kerasnya hati anak ni, tak kesian ke mak yang melahirkan. Seriously, para sahabat Nabi tak ajar ke? Nabi adalah orang paling baik akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad di atas akhlak yang tertinggi, yang teragung. Tapi bila para sahabat dia buat macam tu, tak ada kata macam kau silap, sepatutnya kau angguk je pada mak kau. Tak. Bahkan Nabi dia datang jumpa Nabi ketika tu, dia tanggal baju dia, tinggal spender je tak, seluar dalam je. Sebab bapak dia kata, kau nak keluar juga, kau nak Muhammad, kau tak, ambil sini balik semua kekayaan. Dia tanggal, tak ada benda tinggal pada dia. Dia keluar jumpa Nabi dalam keadaan apa? Seluar tinggal sikit je. Dan bahkan ketika dia mati, dia ni ketika hidup dahulu, sebelum Nabi hantar dia ke Madinah kan, dia sebelum masuk Islam, dia adalah seorang yang kita panggil apa, mewah. Dia kaya. Dia pakai minyak wangi, dia lintas jalan raya, semua orang akan tahu dia lintas. Mus'ab bin Umair. Oh, Mus'ab lintas. Kan, bukan anak dara je hintai, mak dara pun hintai. Tengok siapa dia hintai, oh Mus'ab bin lintas. Tapi bila datang tu kan, dia pakai sebelah sepinggang je. Mentinggalkan kekayaan dia untuk Rasulullah, untuk Islam, untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bayangkan, tapi kita kata harsh, kasar. Kan, sanggup dia kata pada mak dia, kalau mak dia nyawa 100, pasal mak dia puasa lapar, tak nak makan. Sampai dia tukar agama. Dia kata kalau mak ada 100 nyawa, nyawa mak keluar satu-satu depan mata saya tak akan tinggalkan agama ni. Pasal ini adalah akidah, ini adalah tauhid. Bab lain tak ada masalah. Tu sebab kenapa kena terangkan balik pada masyarakat kita, dia kena terangkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bab berkenaan dengan tajuk benda lain, silakan. Dapat anak jiran kita yang bukan Islam, dapat anak kan, kita tahniah dapat anak kan, semua panjang umur, dia tak kisah, cakaplah kalau kata-kata yang baik dan sebagainya kan. Kemudian apa, dia dapat banyak pangkat, pujilah, rumah dia siap, dia ajak kita makan, pergilah kan, benda macam tu tak ada masalah. Islam tak ada benda yang haram lah. Okey. Kemudian apa saja, tapi keagamaan tidak. Agama tidak. Bab lain silakan. Bab agama jangan sekat ya. Siapa? Pasal dalam masalah murtad. Murtad ini bukan masalah keagamaan semata-mata. Bahkan pelaksanaan hukum murtad tadi berlaku apabila ada negara. Kalau negara tak ada, tak boleh buat. Nampak tak?
Kalau tanpa arahan negara macam tadi, macam sebab orang berzina. Walaupun orang tu berzina, kita tahu sekalipun negara tidak ada dan tak boleh kita tangkap orang tu sebab suka hati. Kan? Quran kata dah sebat. Pakcik tak boleh pakcik. Apa hal tak boleh? Quran kata boleh. Tak boleh pakcik. Ini kerajaan punya kerja je pakcik. Tahu tak? Ini kerja kerajaan. Untuk ukur orang murtad, kerja kerajaan kerja kita. Faham tak? Konsep dia pasal ada benda hukum ni, benda yang sama kita. Kan masalah orang persoalkan kita. Ada benda orang persoalkan kerajaan yang memerintah. Masalah pelaksanaan tadi. So jadi masalah murtad ni sebenarnya dia bukan konteks kecil. Dia adalah konteks kenegaraan. Contoh macam kalau orang tu bukan penjenayah, penderhaka. Apa hukuman dia? Apa? Pujuk bagi makan coklat, Cadbury. Dia bagi apa? Pujuk kan. Janganlah khianat negara. Bagi makan nasi lemak, suap-suap macam tu. Mana ada? Tanya mana negara sekalipun. Pasal dalam konteks kenegaraan, orang tu tinggalkan Islam adalah pengkhianatan kepada bukan setakat seorang, masyarakat seluruhnya. Dan bahkan sebenarnya nak untuk dihukum murtad ni, orang yang murtad tu macam orang bukan Islam nak masuk Islam, first thing first dia terangkan tajuk ni. Bukan seronok je, memanglah masuk Islam best je. Islam ni is peaceful. Sekali kena sembahyang banyak. Alamak letih aku. Kan dia kata yang tu. Mana timbul tajuk? Kita terang di awal. Tak masuk tak boleh keluar. Pasal apa? Pasal ini adalah hukuman peraturan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kata dia keluar senyap-senyap, tak isytihar pada orang, kita tak disuruh cari. Bila orang tu dengan depan-depan mengisytiharkan, dia arrogantly, dia nak tunjukkan saya lawan. Faham tak? Kalau dia buat sesenyap, gini bukan saya nak ajarkan orang murtad tu buat sesenyap. Maksud dia, kalau dia kata dia buat sesenyap tanpa pengetahuan sesiapa, tanpa perisytiharan, tanpa pelaksanaan sebagainya. Tapi normally orang nak murtad sebab apa? Nak buat maksiat. Sebab kan dia kata dia kat dia ada tulis Islam, kat pengenalan dia tulis Islam, pergi kat hotel berduaan kena tangkap. Bulan Ramadan minum tunjukkan isi kena tangkap. Diorang nak beli arak, kalau dia kata tu kena tangkap. Diorang nak kalau boleh buat maksiat, tak ada persoal. Tu cerita dia. Itu matlamat murtad. Tadi bukan kebebasan apa benda. Kebebasan beragama, bukan kebebasan beragama. Dia nak buat maksiat tak boleh. Lalu dia isytihar minta murtad. Tu cerita dia. Macam benda yang disebut oleh perkara ni kan banyak kali diulang-ulang. Macam permintaan yang dibuat. Yang separuh tu yang menentukan agama. Separuh tu nak isytihar keluar Islam sebab pertama tak ada kepercayaan. Kedua, walaupun dia anak orang Islam. Kedua, kerana apa? Kerana dia kata apa? Dia nak buat benda maksiat tapi tak boleh. So dia minta keluar Islam. Okey. Dan ada orang hujah, dia kata, ustaz, tapi dia orang bukan minta lahir Islam pun. So kenapa dah hukum dia? Yang Islam bapa dengan mak dia. Betul, kenapa hukum Islam kena berjalan atas dia? Awak minta ke jadi rakyat Malaysia? Soalan, tak pernah minta kan? Peraturan Malaysia contohnya, kan? Peraturan Malaysia contohnya masalah dadah. 200 gram terlebih, gantung. Okey. Kalau orang tu duduk kat Amerika Syarikat, tak kena gantung lagi tau. US 200 gram tak gantung lagi tau. Bahkan ada personal use punya, kadar dia personal use, tak apa. Habis-habis kuat pun masuk jail kena lepas balik. Ada pun kata gitu, mengaku salah, lepaskan lagi. Maksud dia kalau ikutkan daripada asas itu, benda tu tadi belum lagi hukuman mati. Baik, kalau orang tu katakan rakyat Malaysia, duduk kat luar negara lama dan dia isap dadah kat sana dan tak kena hukum, tiba-tiba balik Malaysia kena hukuman. Dia kata, saya tak minta pun jadi rakyat Malaysia, kenapa saya kena hukum? Okey, boleh? Aci, that's the point. Pasal orang tu tadi kena sedar di mana dia buat benda berkenaan. Kalau dia lari, tak ada dalam negara ni kan. Dia duduk kutub utara, pergi masuk convert Kristian sebelah Beruang Kutub. Tak ada siapa soal pun. Faham tak? Duduk diam, tak semayang, tak apa, dia tak puasa, tanpa orang tahu, tanpa pengisytiharan. Maka bawa timbul tajuk. Tahu tak? Masalah sekarang untuk laksanakan hukuman, to enforce the law, kena benda tu zahir. Macam orang berzina, tanpa nyata, tanpa berlaku, tanpa saksi. Kan dia berzina, tapi berjaya lepas, tak pernah ada orang jumpa. Dan antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dapat tahu pada kerajaan, baru pelaksanaan berlaku. Sebab konteks hukuman itu adalah hukuman dalam bentuk kenegaraan. Tanpa negara tak terlaksana. Dan negara tak buat, itu persoalan Allah Ta'ala kepada mereka, bukan kita. So non-Muslim bila persoalkan tajuk ni, saya ingat ada orang kedutaan Malaysia cerita, ada orang dia Chinese, dia tinggal dekat UK, duduk lama kat UK. Dia ada dua kerakyatan sebenarnya. Dia boleh berlaku zaman kita tak ada sistem moden lah. Zaman dulu kan buat pasport kan lama, 3 hari baru datang, seminggu baru datang sebagainya kan. Jadi kawan ni, sini ni, dia datang pergi ke tempat tu.
Dia marah dekat immigration, dekat kawasan tu kan. Kontrol immigration tu apalah lambat, bla 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 bla, bebel lah. Okey. Dia kata, saya apa? Dia sebut dalam bahasa Inggeris lah. Pasal ni kedua orang kedutaan tu cerita dengan saya. Dia kata, kawan cakap dalam bahasa Inggeris. Dia kata, saya ada pasport dulu kat UK, elok cepat je. Ha? Pegawai immigration dia kata apa? Dia kata, ada pasport lain ke? Dia kata, ada. Dia kata apa? Britain, tunjuk, tengok. Dia bawa keluar. Ni, yang ni bawa siap ni. Lepas tu dia ambil keluar, tengok. Dia banding kan. Tengok muka, tengok nama, serupa. Dia ambil pasport Malaysia, dia serah pasport Britain, bagi pada orang tu. Bye-bye. Dia gunting ni, potong terus. Dia hilang ke luar negara. Kerakyatan Malaysia akan ditarik balik. Ditarik daripada dia on the spot. Tahu tak? Tak saya try. Siapa nak tahu benda ni betul ke tidak, boleh try. Pasal kita ada peraturan tu. Okey, baik. Macam negara Britain, dia orang tak ada masalah, rakyat dia mungkin ada dua kerakyatan, masyarakat macam tu dan sebagainya kan. Okey, sekarang Malaysia tak boleh. So, katakanlah anda lahir sebagai seorang Malaysian, dapat hukuman macam tu. So, anda kata apa? Saya tak minta punya dua Malaysia. Macam tu. Is that the answer you will give? Salah juga. Pasal benda berkenaan, kita kata bila peraturan kenegaraan terlaksana lah. Tu lah kenapa kalau orang tu nak dihukum, bunuh kalau murtad. Kalau dalam sebuah negara dan dia isytiharkan. Dia mengaku, saya keluar, pasal perbuatan dia tadi sama seperti zaman Abu Bakar dahulu, orang tak nak bayar zakat. Kalau dia buat senyap nyuruh kan. Orang tanya, ada duit? Tak ada, mana duit? Kita tak ada masalah nak kena tengok perhatikan. Check. Oh, dia duit ni tipu, buatlah mengintip. Tak boleh mengintip dalam Islam. Mengintip adalah haram. Tajasus mengintip. Macam mak tengok anak dia buat apa kan, intip kan. Tapi mak je lah kena tengok anak lah. Tapi anyway, mengintip actually haram dalam Islam. Hatta daripada negara untuk kepada rakyat pun adalah haram. Tahu tak? Umar sendiri pernah kena. Dia banyak-banyak rumah orang, terjun dari rumah orang tu, tengok orang tu dikatakan berkhaluat, orang tu kata, "Ittaqillah wahai Umar, engkau pergi kita ni." Dia keluar macam tu aje. The second time dia pergi, dia terjejah tu, orang kata pasal orang ada orang apa? Ada orang mabuk. Dia masuk terjun. Panjat pagar orang tu. Orang tu pemabuk ni dakwah dia pula. Dia kata dia, "Wahai Umar, ittaqillah." Sampai kali apa, ada saya ingat dalam percakapan televisyen tu, pengacara tu cakap, "Ish, faqihnya mabuk tu, mabuk tapi faqih, alim fiqh." Dia mabuk tapi alim fiqh. Ketawa menceramah sampai habis rancangan. Terfikir betul juga. Pak Halim je. Omar reverse. Omar tarik diri, retreat. Dia tak terus ke depan. Orang cakap macam tu, dia tarik ke depan, tarik diri. Maksudnya tak ada dalam Islam ni untuk kita tajasus. Tetapi orang tu isytiharkan benda berkenaan, dia akan merosakkan orang lain. Seorang kata tak nak bayar zakat, kampung ni tak nak bayar zakat, kampung tak nak bayar zakat, last sekali akan tinggal langsung syariat Islam. Macam tu solat, macam tu dengan puasa, macam tu dengan haji, macam tu dengan semua sekali. Hatta pengisytiharan orang-orang bukan Islam tadi tu, yang masuk Islam, keluar Islam, isytihar tu tadi untuk mencabar. Kalau dia buat diam, tak ada siapa kacau kan. Sekarang ni bersepah orang tak semayang. Ada kerajaan cakap kacau hari, siapa tak semayang kena sebat? Ada? Tak ada kan? Kalau kat Mekah Madinah tu, tengok ada orang lintas tau, daripada Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, jawatan kuasa tu, dia lintas, dia kata, solah. Dihalau orang pergi semayang. Ada time-time tu itu. Nampak orang pergi lintas kat kubur, gayut-gayut kan, yang Syiah ni, gayut-gayut kat kubur. Pergi nampak kubur tu gayut. Kerja tak tahu kenapa. Suka sangat kubur. Kan? Suka kubur. Bukan takut mati, nak kekal di dunia. Saya nak ambil berkat sini, dia terus kekal. Sini, gayut. Diorang datang. Dia kata bukan macam ni, salah. Tepi dia halau. Diorang kat sana ada, Malaysia pun ada buat ni. Anyway, kat sana, saya ingat kat Yaman kan. Okey, contoh macam bulan biasa ni. Okey, ada orang tidur dekat tepi macam store ke kedai dan sebagainya kan. Ada pakcik seorang ni, dia kalau bangun tidur pagi subuh, sepanjang dia lintas semua orang rumah dia ketuk. Solah. Seriously, dia lintas dia kejut. Actually betul. Orang tak bangun kan. Kalau dia kata orang tu tak dengar tadi azan, dia ketuk tadi kan bising. Orang ya dengar dari rumah tu kan. Dia ketuk. Serius. Tapi tak ada orang marah dia. Kalau kita kat Malaysia kan tunggu dengan elastik dah lepas tu. Kan? Tak. Pakcik tu buat macam tu. Kalau ada separuh driver kan parking kereta kan, dalam kereta tidur, dia ketuk. Solah. Kita try buat ini. Ini Cik Loceng. Rumah kita suami turun tu ting-tong. Cik, suami mayang, Cik semayang, Cik. Try buat. Menyampah gila orang kita. Saya boleh ni, saya buat bising motor je. Pagi-pagi subuh kan. Lintas dengan motor saja buat bising semua orang.
Tapi tak legak lah, tak senonoh juga. Tapi cerita dia gitulah kan. Anyway, faham tak? Actually benda tadi amal ma'ruf nahi munkar tu berjalan. Tapi tajuk yang asal kita adalah macam orang tadi murtad kan. Ia hanya bila ada negara. Tak ada negara tak timbul. Pasal benda tu bukan pelaksanaan orang-orang perseorangan. Dia mesti dilaksanakan oleh negara. Sebab itu kita kata kalau orang tu tak, dia murtad seorang-seorang, tak semayang dan sebagainya, kita tak ditanya, tapi dia isytiharkan, saya tak semayang. Then negara kena panggil dia. Kenapa? Asalnya apa? Facebook tu kalau dia kata betul, zaman kita sekarang ada masalah lagi. Kena panggil dia sebab apa tahu? Facebook, semua orang boleh masuk. Maka ada orang boleh hack pula. Tambah lagi, Photoshop lagi zaman kita sekarang ni. Tak bogel jadi bogel, bogel jadi tak bogel. Kan? So jadi anything can happen. So tak boleh jadi hujah. Video dan sebagainya. Itu sebab kenapa Islam kata 4 mata. Betul 4 mata. Pasal dia kata kalau tidak memang masalah. Kan zaman sekarang ni ustaz ceramah tiba-tiba nampak muka ustaz dekat dalam apa video porno. Tak ada pasal dia nak. Serius. Kan? Zaman sekarang tak pelik. Tak pelik. Kan orang boleh buat video, ada siapa dah hantar video dekat depan KLCC. Pak cik jual surat khabar tiba-tiba hilang. Betul orang cok. Kan ada kan dia hantar. Budak-budak pergi belajar grafik je, apa media design yang baru tu kan. Semua orang boleh main macam tu je, hilang kan. Saya tengok benda ni lama dah, tahun-tahun apa? Tahun 2003 dulu. Ada orang buat kerja kan. Dia kat dalam YouTube tu. Dia letak tau, ada chase. Ada seorang orang naik basikal, dikejar oleh 3 biji kereta. Kereta polis 3 biji. Basikal tu sebiji depan. Laju gila. Kita tengok kan. Lepas tu dia lari, lepas tu tiba lori, salah satu lori yang tengah dengan jam kan. Lori tu himpit. The first police car. Kita macam, lepas tu basikal tu lepas. Kita tengok macam betul lah. Lepas tu rupanya ada orang post tak, ini gambar sebenar. Rupanya apa? Orang basikal tak wujud. Tapi dan yang dikejar, kereta depan tu adalah kereta penjenayah. Dan kereta polis yang kedua belakang tu adalah kereta polis. Tapi yang himpit tu lori tu, dia tarik steering, dia himpit kereta penjenayah tu. So lekatlah di antara lori dengan kereta sebelah tu. Tapi cerita dia, basikal boleh masuk, kereta polis tu boleh jadi kereta penjenayah warna hitam jadi kereta polis. Apa peliknya zaman sekarang? Tu masya-Allah, tengok hikmahnya. Bila Allah kata mata, saksi 4, bukan main-main. Benda tu akan timbul. Zaman sekarang ni penjelas kan, apa pelagiat ataupun apa penipuan tanda tangan dan sebagainya. Ingat, kecil ke? Bersepah. Ada orang yang tu tak pernah pinjaman, tiba-tiba dia kena hutang, bankrupt straight. Ada tahu cerita benda ni? Zaman sekarang dengan teknologi yang ada, kan, kad kredit dan sebagainya, semua sekali. So Allah Ta'ala jadikan hikmah bahawa kena ada saksi 4 mata, ya. Dan macam orang tak kena hukum untuk murtad, dia kena isytiharkan depan-depan. Kalau dia cakap salah, dia kata saya rasa benda sekian, belum lagi, panggil dulu. Macam orang kata macam tadi pengisytiharan melalui apa? Melalui Facebook dan sebagainya. Kena panggil dulu, tanya apa cerita. Kalau isytihar recorded pun sama juga. Zaman sekarang suara macam saya ni sangat apa ni kan, macam suara nak jantan tak jantan kan. Bersepah kau cari kan. Apa tahu? Benda ni tak boleh. Suara dengan boleh editing dan sebagainya tak boleh. Zaman kita sekarang lagi dahsyat. Zaman dulu mungkin orang pelik kan, macam mana boleh suara orang tak bercakap tapi bercakap. Kucing kat televisyen bercakap. Pernah tengok cerita Cats and Dog? Cats and Dog ada 2, 1 and 2 kan? Cat and Dog kan? Kucing dan anjing. Dia bersambung pula tu. Tak cerita dia, kucing tak bercakap boleh bercakap. Kucing tu kan kucing kartun, kucing live cat bercakap. Cik Mam bercakap. Apa lagi? Macam-macam benda. Macam tu lah. Zaman sekarang ni semua benda boleh. Pandai editing benda tu kena jadi. Saya cakap dia. Nak kelentong punya masa je. Itu kan sebab kita kata jaga bab ni. Dan sebab itu kita kata macam kes berkenaan tajuk ni, memang Islam ni ada orang nampak macam kasar. Macam dia je betul. Tak nak terima orang lain. Bukan kita nak. Allah Ta'ala arahkan. Dan bukan dalam kata takkan kita tak fikir. Tak, kita fikir dah. Kata Nabi sendiri tak boleh buat, tak boleh patahkan balik tentang hukum. Dan Nabi pun tak akan tukar. Para sahabat Nabi dahulu depan-depan tinggal saudara mara macam tu. Mak bapak dia tinggalkan, isteri dia tinggalkan. Dan sahabat-sahabat Nabi yang bini dia tak nak masuk Islam, tinggalkan. Benda isteri, suami dia tak nak masuk Islam, tinggalkan suami. Seriously. Ini bukan benda kecil, benda yang berlaku zaman dahulu lagi, zaman Rasulullah lagi. Sahabat Nabi dahulu pernah disebut sebagai pemecah belah masyarakat. Tahu tak? Keluarga. Ni kena tak faham bab ni. Pasal kita takkan redakan orang lain untuk dapat dalam masa sama murkakan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan boleh. Okey. Dan tidak bermanfaat untuknya indallah qarabatuhu min ahadin. Tak bermanfaat untuk dia ketika di sisi Allah Taala
hubungan kekeluargaan dia dengan sesiapa. Walau kana qariban ila nabi min anbiya, sekalipun dia ni adalah seorang keluarga, seorang ahli keluarga ataupun hampir ataupun dia adalah kaum kerabat kepada seorang nabi dari kalangan nabi-nabi. Even kalau dia anak nabi sekalipun takkan lepas. Pasal takkan boleh benda berkenaan berlaku. Manakala anda kata Allah Ta'ala suruh, perintahkan buat. Bukan kita kata macam redakan untuk dapatkan apa kemaslahatan, kita tinggalkan kemurkaan, kita langgar kemurkaan Allah Ta'ala. Okey. Warawa Imam Ahmad an Anas, dalam riwayat Imam Ahmad daripada Anas, anna rajulan, bahawa seorang lelaki, qala, lelaki itu berkata, ya Rasulullah, aina abi? Dia kata, wahai Rasulullah, di mana bapaku? Aina abi, di mana bapaku? Qala, Nabi bersabda, finnar, dalam neraka. Dalam neraka. Falamma qaffa, bila mana lelaki berkenaan berundur pergi, Nabi perasan dia macam tak puas hati, macam rasa apa? Rasa dah memang sedih lah, kan? Falamma qaffa da'ahu, bila dia pergi, Nabi panggil dia balik. Panggil. Faqala Nabi SAW bersabda, inna abi wa abaka finnar, sungguh bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Inna abi wa abaka finnar, sungguh bapa aku dan bapa engkau dalam neraka. Rawahu Muslim wa Abu Daud. Hadis riwayat oleh Muslim Abu Daud. Yang dia kata kalau ikut sensitivity, macam bila orang kata, janganlah cakap pada orang kafir itu dah masuk neraka. Seriously, para sahabat Nabi dengar tiap hari. Ada di kalangan mereka ni dengar bagaimana macam Ikrimah kan, bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Ikrimah masuk Islam, bapa dia Abu Jahal. Yang dalam Quran Karim, beberapa tempat Al-Quran Karim bantai bapa dia. Tak pernah timbul tajuk dia kata, alah ya Rasulullah, udahlah kutuk bapa aku, mati dah. Betul tak? Tak pernah dia cakap macam tu. Maka pasal tahu ini wahyu Allah. Allah Ta'ala tetapkan apa Allah Ta'ala nak tetapkan. Macam Walid bin Mughirah, anak dia Khalid bin Walid. Ada tak puas hati Rasulullah? Tak, ya Rasulullah, udahlah tu bapa aku mati dah. Kenapa mati dah, udahlah. Tak timbul tajuk. Pasal apa? Kalau nak terasa, nak terkesan, nak rasa sensitif, diorang lebih teruk kena. Tapi diorang sebab apa? Sebab cinta Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Tidak mereka patah balik. Tidak ada mereka. Sentimen keluarga tadi hilang di hadapan sentimen tauhid, sentimen iman. Kalau dia kata orang yang tak faham bab ni, masalah. Dia tak faham lagi berkenaan dengan iman itu. Bukan hanya pengisytiharan la ilaha illallah, bukan pengisytiharkan oleh Allah saja. Bahkan dia ada kaitan tajuk masalah cinta kepada yang Allah Ta'ala cintai, benci siapa yang Allah Ta'ala benci. Itu benda yang kena datang serentak. Bukan kita Allah Ta'ala benci, tak apalah, biar aku sayang. Mana boleh? Kan? Maka kata tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu lemparkan kepada mereka dengan kasih sayang. Allah Ta'ala kata, dia orang musuhi aku, engkau kasih sayang pada mereka? Soalan besar ni. Allah Ta'ala tanya balik. Nak jawab apa? Apa kita nak jawab? Jadi sebab itu kita tak ada jawapan. Jadi di sini sebab kita kata al-wala wal bara, taat setia, sokongan, kasih sayang kita kepada siapa, dan juga benci pemusuhan kita kepada siapa. Kan? Sentimen tak boleh. Sentimen kekeluargaan macam dulu bapa dia ejek bapa aku. Tak terima tajuk. Kawan kita kadang ni sampai 7 keturunan tak berkawan. Tapi kalau kata kafir tak apa. Mana dengan Allah Ta'ala tak kisah. Bapa aku jangan main, dia kata. Bapa dia, dia ejek mak saya, dia ejek bapa saya. Takkan saya nak baik dengan dia. Jadi kalau orang tu, tak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Selamat hari apa? Hari Tuhan cahaya. Tuhan kegelapan dikalahkan oleh Tuhan cahaya. So jadi tak apa, kita raikan. Rai kemenangan Tuhan. Ya. Tapi ketika kat televisyen dia kata dahulunya ada orang. Dia tukar cerita tadi. Pasal nak bagi loose sikit supaya orang nak sebut kan. Lepas tu dekat betul yang saya tengok dekat HIP TV, yang waktu time Christmas hari tu, akak tu dia ajar budak-budak tu dia berpalut Christmas untuk hadiah-hadiah Christmas. Budak tu pakai tudung. Ya akak mak dia tu pakai tudung juga. Gila ke? Apa benda ni kan? Tak ada sensitivity langsung. Benda berkenaan bukan perayaan Islam. Dulu macam kes dia yang dia kata pakcik naik beca kayuh pun samakan dengan samakan dengan Santa Claus pun kita tegur kan. Ini tidak, siap balut hadiah. Hadiah untuk apa? Hadiah untuk Christmas tu. Saling tukar-tukar, buka happy. Gila ke? Kan? Ada limit dia. Kan? Tu saya kata, benda-benda bukan keagamaan, silakan. Orang tu naik pangkat, dapat kereta baru, masuk rumah baru, masuk kabinet baru, beli televisyen baru ke, apa benda dah dia beli baru, kan? Bini baru ke sebagainya. Kan? Kemudian kita raikan, tak ada hal. Tapi kan kata benda berkaitan tajuk keagamaan, stop. Ini adalah benda yang tak boleh. Allah Ta'ala tak terima benda berkenaan. Walaupun kita kata pedih hati kita dengar, para sahabat lagi teruk sebenarnya rasa berkenaan masalah kufur dan iman tadi. Diorang alami direct. Tu Allah Ta'ala berikan mereka kedudukan yang special. Kita ni banyak persoalan.
Kalau zaman kita lah jadi para sahabat, lama kita minta tukar Quran. Baru. Serius. Kan? Kan perasan tak macam mana para sahabat Nabi tadi, yang mana keluar nama-nama disebut tadi, yang ini abang dia. Kan mana Allah Taala ceritakan tentang ni, abang dia. Masya Allah bin Ubay, anak dia. Anak dia sendiri. Dia kata Rasulullah, dia kata, "Ya Rasulullah, bapak aku ni," dia kata, dia sendiri baru tahu bapak dia macam mana. "Kalau kau nak bunuh bapak aku," dia kata, "kau jangan hantar orang lain, hantar aku." So aku bimbang kalau kau hantar orang lain, nanti aku terasa, atau nanti aku macam bermusuhan dengan orang yang bunuh bapak aku. So kalau kata kau nak suruh bunuh bapak aku, suruh aku. Jadi sentimen, tak ada sentimen langsung. Kata dia, benar dia perli ke? Tak perli. Nabi pula kata tak, Nabi tak nak, dia kata. Tak nak Nabi orang kata mengatakan bahawa Muhammad bunuh sahabat dia. Berapa orang berkenaan, Allah Ta'ala isytiharkan tak beriman. Tapi atas zahirnya, dia adalah di antara orang yang duduk berkeliling Nabi. So, dilupakan benda berkenaan. Dahsyatnya, kita kata dalam Islam tadi, yang sentimen berkenaan dengan iman itu dan kufur tadi, dengan nyata diuji. Kita ni kadang-kadang nak suruh sambut selipar wali ataupun, bukan kita punya anak beranak pun. Ada anak beranak, tak ada pun. Kalau dia kata orang mu'allam masuk Islam tu, mungkin timbul tajuk kan, sentimen dia. Ini tak ada sentimen pun. Muslim, anak Muslim, anak Muslim, anak Muslim, anak Muslim, tiba-tiba nak sambut selipar wali. Kenapa? Satu Malaysia. Apa hal? Nah, kenapa? You don't have to. Tak ada pernah orang India disuruh sambut hari raya. Tak pernah orang Islam disuruh sambut Buddha dan sebagainya, ataupun orang-orang Kristian suruh sambut Taipusam. Tak pernah. Yang kata nak kita balikkan buat apa? Sudahlah. Siapa yang ada benda berkenaan, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama kamu. Aku. Lain tak ada masalah. Lain daripada masalah agama, silakan. Benda berjalan. Kalau jemputan, dia orang jemput kita untuk makan, untuk celebrate dengan tak ada. Open house tadi lah. Kalau tapi ustaz, dia ni tak bagi letak makanan haram pun. Ya. Soalan sekarang ni apa benda? Kalau dia kata makan ni kenapa? Sebab birthday anak dia. Silakan pergilah. Kalau tak makan sebab lapar. Makan sebab lapar. Makan sebab lapar datang rumah saya. Payah sangat pergi rumah orang lain buat apa? Muslim bersepah kat Malaysia ni. Lainlah kalau abang ada dekat padang pasir. Padang pasir luas, tak ada siapa rumah kecuali rumah orang tu. Dan kita bincanglah. Adalah pula kan. Even kalau kata kalau dekat highway pun kita kata ada tempat berhenti R&R. Kalau kasi ikut jalan kampung tu ada rumah kenduri kahwin, tepi jalan sepah kan. Berhenti dekat musim sekarang ni, berhentilah mana-mana pun. Kan on the way kan, kalau kita ikut jalan kampung kan, ada kenduri kahwin. Satu meter rumah kahwin. Parking tepi jalan, assalamualaikum. Orang pun waalaikumsalam. Masuk. Mana dia dengan halau orang? Kalau rasa nak makan sangat, duduklah pula. No such thing. Okay. Saya ada seorang jiran sini. Dia jiran depan rumah dia Kristian. Kita tahu Kristian ke bukan. Saya tengok di Bali pun disambut. Sambutan Christmas pun disambut. Saya tahu dia pun apa. Dia event planner. Jiran saya. Dia rumah bucu dekat rumah saya. Jadi jiran depan itu duduk tanya soalan saya, "Ustaz, diorang ajak saya datang sekian, boleh tak?" Saya kata jangan. Saya kata janganlah. Jadi beza. Saya sentimen berkenaan keagamaan. Kalau kata okey ni birthday anak dia, saya kata pergi lah. Apa benda keraian lain daripada keagamaan, tak apa. As long as tak ada benda haram di situ, pergi. Kan duduk diam-diam lepak-lepak tanya khabar, okey, tak ada masalah. Tapi kan dia kata start je berkeagamaan, dia tinggal. Lain tak apa. Faham? Kan kata macam hari ni bawa kan apa anak dia balik daripada belajar, dia nak buat makan-makan, pergi. Tak ada masalah. As long as tak ada benda haram, pergi. Tak ada babi golek tu kan. Kalau Cadbury ada boleh tak? Pergilah. Jangan makan Cadbury tu dah lah. Saya syubhah je. Okey, baik. Okey, sambung ayat 4 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa man yatawalla fa innallaha ghaniyyul hamid. Yaqulu ta'ala li ibadihil mu'minina alladhina amarahum bimusaramatil kafirin. Berfirman Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, yang diperintahkan mereka untuk bertentangan, dengan orang-orang kafir dan memusuhi orang kafir, dan juga menjauhi orang kafir serta berlepas diri, tak ada hubungan kait dengan orang kafir. Allah Ta'ala nyatakan, qad kanat lakum, demi sesungguhnya telah ada untuk kamu, uswatun hasanah, satu tauladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama-sama dengan Ibrahim. Apa dia? Dia kata, itu Ibrahim wa atba'ahu alladzina amanu ma'ahu. Itu pada Ibrahim dan juga pengikut-pengikutnya yang beriman bersama-sama dengannya. Apa dia buat? Idh qalu liqaumihim, ketika mana mereka berkata pada kaum mereka sendiri, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu. Ai tabarra'na minkum, kami tak ada kaitan dengan kamu. We don't have any connection. Mana apa kamu buat ni kami tak masuk campur. Mana kalau tapi awak ni anak bapa, walau anak bapa sekalipun. Kan ini anak dengan mak, anak dengan apa sekalipun. Tapi bila datang benda kufur tadi, benda yang tadi, awal-awal lagi Ibrahim dan orang-orang bersama dengan dia kata apa? Kami tak ada kaitan kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala, anything awak sembah bukan daripada selain Allah Ta'ala, kami tak ada kaitan. Nak keraian ke, nak tutup jalan ke, tutup. Nak buat benda ke, nak pikul lah. Nak ajak kami raikan, tidak. Oh, sombongnya, kami Mula Raya itu ada je pakai baju Melayu. Walau sekalipun, kan? Kami pakai baju Melayu ke apa, tak ada kaitan kat situ. Itu bukan syarat dia. Kerana dalam Islam tadi kita betul balas baik dengan baik. Tapi bukan Islam raikan keraian kita tak kena raikan keraian mereka. Kita tak suruh mereka raikan. Manakala mereka nak datang dan sebagainya, jemput, bagi ajak makan, tak ada masalah. Kalau kita kata macam inilah, buat baik kepada semua. Tak kira baik orang tu apa saja, apa binatang sekalipun, kita buat baik. Manusia lebih lagi, lebih mulia daripada binatang, kan? Maka kita kena layan mereka dengan baik. Tapi dalam masa sama untuk meraihkan balik keraian mereka, tidak. Ini bukan benda. Pasal Allah kata telah ada pada Ibrahim dan orang bersama dengan dia tauladan yang baik. Ketika mereka berkata pada kaum mereka sendiri, kami berlepas diri daripada kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah Ta'ala. Anything kamu sembah selain Allah Ta'ala, kami tak nak ada kaitan. No connection. Okay? Kafarna bikum, kami kufur terhadap kamu. Ai bidinikum wa tariqikum, itu dengan agama kamu dan dengan jalan kamu. Apa-apa saja yang kufur atau syirik, kita tak nak ada kaitan. Tarik diri siap-siap. Kita ada kaitan dengan kita. Tajuk dia. Tapi ia manusia. Kita tolong dia kalau dia lapar ke sakit ke nak mati ke, kita tolong. Dia nak belajar tak ada duit, bagi. Macam payah sikit funding kan, kita fund. Untuk apa? Orang bukan Islam, buatlah. Kan? Orang bukan Islam kena AIDS dan sebagainya, bagi makan, bagi. Tak ada masalah. Dia minta derma, bagi. Kan jalan-jalan dekat kedai kan, kan datang kan orang tu minta sedekah. Kalau kita duit, bagilah. Terus bincang kan. Tapi dia kafir, walau dia kafir sekalipun. There's no question about that. Tak ada question. Dan ini Islam tak ada timbul tajuk. Kita tak boleh bagi pada orang. Tapi dalam masa sama, masalah agama tidak. Tidak sekali-kali. Okey? Mana dengan jalan kamu dan juga agama kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan nyatalah di antara kami dan kamu permusuhan. Permusuhan dan juga kebencian. Abada, selama-lamanya. Mana pusing mana sekalipun, memang ada time-time kami akan menyampah tengok apa yang awak buat. Itu je. Kita kata, tapi ya, kena hormatilah kepercayaan orang lain. Tak. Ini kan macam kehormatan. Kita tak ada macam, bila orang tu kata ada Tuhan SWT, kita bukan kata macam senyum dan itu agama dia, itu kepercayaan dia dan kita kena hormati. Tak. Dia ada hak, dia nak menyembah dia, hak dia. Tapi untuk dia suruh kita sembah sekali, tidak. Ni kan ada orang Islam, kita pergi ziarah orang bukan Islam mati kan, pay respect kan. Yang saya pelik tu sekali tu ada siapa yang dah mati, Cina kan. Lepas tu datang yang belah-belah Islam ni pun, kau tahu sekali, kau tahu tunduk juga. Saya kata gila ke? Kan dia ada 3 kali pay respect dia kepada jenazah tu kan. Dia kena cara macam tu, tunduk 3 kali. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Ini tunduk ikut cara tadi.
Alah, tapi ustaz, ni kira anggap macam tepung tawar je lah ni. Ni macam tepung tawar je ustaz. Tak boleh lah, kan? Ini bukan tepung tawar. Ini bukan, bahkan tepung tawar pun tinggal dah. Kepercayaan kononnya baling beras tu nanti akan dapat kebaikan. Bazir tu, kan? Bazir tu beras tu, beras kunyit tabur ninjis. Makin hilang dah, tapi ada orang nak start balik. Saya perasan sekarang ni, nak buat balik semula. Letak beras kat tangan tu, betul buang macam tu je. Tabur macam tu, tabur sini, tabur. Kononnya tabur tu menghalau hantu. Ilah syarikalah. Okay. Yakni, maksud dia, waqad syuri'atil adawatu wal baghdha'u minal an bainana wa bainakum. Dan sesungguhnya telah disyariatkan permusuhan dan kebencian di antara daripada sekarang, starting from now, di antara kami dan kamu. Wa ma dumtum ala kufrikum. Maka dan dia kata selama mana kamu ala kufrikum, di atas kekufuran kamu, fanahnu abadan, maka kami selama-lamanya natabarra'u minkum, berlepas diri daripada kamu, tak ada kaitan kamu. Okey? Wa nubghidukum, dan kami benci kamu. Benci berkenaan apa? Kekufuran kamu buat. Benci daripada manusia tidak. Kan manusia jalan hak jalan raya dan sebagainya bagi. Kan dan sebagainya. Tak ada macam kita kata tuan bagi jalan. Kafir ni tak ada. Kan dia bayar rotek juga, kamu bayar rotek bagi. Yang mengarutlah. Ini tapi kita ni kan tahulah Melayu sejati. tapi jangan buat kerja senonoh. Hatta tu'minu billahi wahdah, sehinggalah kamu semua beriman dengan Allah Ta'ala, hanya dia. Then only baru kita hilang tajuk ni. Kalau ini tak ada kompromi, faham tak? Tak ada compromise. Macam sikit-sikit je, tak apa kan. Tak ada. Bab ni kita tak ada. Itu sebab ilmu barak, berlepas diri. Dan berlepas dirinya umat Islam daripada perkara-perkara macam ni. Ai ila an tuwahhidullaha fata'buduhu wahdahu la syarikalah, sehinggalah kamu mengesakan Allah Ta'ala dan kamu menyembahnya, hanya dia, tidak ada yang lain kecuali dia. Dan kadang-kadang benda macam ni, kita kata lafaz ini, kita bukan hanya lafaz kepada orang kafir, hatta kepada orang Islam yang buat benda-benda bukan-bukan. Seperti contoh macam pergi kat kubur Nabi Hud ke, minta-minta bukan-bukan, guling-guling kat kubur tu ke, atau menyekutukan Allah Ta'ala, hatta dengan Nabi sekalipun, berdoa pada Nabi. Kan, ya Rasulullah, apa dia kata, waqina adzabannar. Ini kami, ada satu saya baca, saya terkejut. Dia pasang kat tadi IQ hari tu, benda ni. Mana dia sebut dia sebut berkenaan dengan tu orang tu qasidah. Dalam qasidah tadi hujung tu waqina adzabannar, kepada Rasulullah SAW diminta lindung kami dari api neraka. Sedangkan kita diajar di Islam hanya minta kepada Allah Ta'ala. Tapi datang dia, Rasulullah kan minta pada Rasul sama macam minta pada Allah. Ni ada yang Habib televisyen tu. Kita betul lah, kita hormati, kita mulia, menjaga kata sila kita tentang Rasulullah ni, dia kata tapi apa batasan dia kata. Limit mana kita muliakan Rasulullah? Betul, tak boleh muliakan melampau. Tapi apa limit dia? Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia kata wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah engkau memanah ketika engkau manah, tapi Allah yang manah. Tak tahu siapa. Kemudian dia sebut lagi, dan sesungguhnya orang yang membai'ah engkau di bawah pokok, mereka hanya bai'ah Allah Ta'ala. Tapi tangan siapa yang ada kat situ? Tangan Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala muliakan Rasulullah. Jadi hujung tu sebenarnya nak dikata doa pada Nabi sama seperti doa dengan kepada Allah. Ini masalah. Ni Habib pelik-pelik ni. Habib pelik. Habib tak pelik pun ada. Pelik pun ada. Baru ni siapa tak sebarkan berkenaan dengan kos untuk satu malam punya selawat. Ada baca? Ada baca kan? 350. Dia seorang tu 35, betul. Semua sekali 350,000 lebih kurang. Dengan kumpulan nasyid. Tak boleh tengok ke? Malu nak tunjuk pula. Selawat perdana. Bukan perdana tu mahal lagi. Ini bukan perdana punya, ini negeri punya. Negeri tak sebesar perdana besar. Ya free ke? Kalau orang tanya saya kan, kalau nak buat benda tu, nak free ke? Siapa nak buat free? Mana nak buat free? Semua orang nak bayar. Everybody nakkan duit sebenarnya. Every time dia datang masjid Taqwa ke masjid mana ke orang buat kan, bayar. Asal kakak kita kat sini, kakak ipar dia di antara organizer untuk benda ni, kutip duit dari adik-adik. Yang adik-adik kaya-kaya kan, kutip duit dari adik untuk bayar pada orang yang datang baca pelik-pelik ni. Ini masalah betul. Kenapa? Nak berselawat kan free. Tak gerti selawat. Semayang pakai macam mana semayang? Kalau semayang tak selawat. Selawat Ibrahimiyah tak hafal. Macam semayang? Semayang cara apa? 25 tahun, 50 tahun dah umur. Semayang macam mana? Kalau selawat pernah kena bayar, seriously apa tinggal?
Agama ni kan, kita kata ustaz mengajar ni bayar dah. Kan? Okeylah. Nak selawat yang percuma, yang zikir mulut kita boleh keluar sendiri tanpa orang apa benda pun nak kena bayar ke? Peliklah, tak faham. Sebab Nabi, keturunan Nabi kot dapat lebih sikit. Keturunan Nabi, kalau ni kata kita, memang kalau ni kata ada orang keturunan Nabi merempat ataupun sekian, kita bagi atas dasar dia ni, kita tak tanggung keluarga Rasulullah. Yes, buat. Bukan di atas benda pelik dia buat. Ke dia rasa, I tak naklah makan free-free macam ni, I nak buatlah projek. Ngajarlah kalau boleh. Kalau betul-betul keturunan Rasulullah, ajarlah benda, kitab apa ni Nabi SAW sabdakan. Kan? Hafazlah hadis Nabi itu. Jadi kadang hafaz Quran pun tak hafal, hadis Nabi lagi tak hafal dan sebagainya. Apa cerita? Kan ini konteks yang kena jaga sikit. Kadang-kadang benda-benda macam tu, kalau ada lafaz-lafaz yang syirik tadi, kita bencikan sebab benci dia. Bencikan kepada perbuatan syirik itu. Kenapa nak sekutukan Allah Ta'ala dengan benda lain? Sedangkan Nabi, hatta Nabi pun tak boleh. Nabi ajar kita supaya doa pada Allah Ta'ala sahaja. Datang ni ajar, doa pada sekian, panggil wali sekian. Kenapa? Kan ada desperate sangat ke? Dah tak ada, saya kata lawak je apa. Selawat tu free. Tak kata selawat kena jemput orang. Selawat kan free. You can do it. Everybody can do it. You don't have to pay anybody. Tak ada tayar terjemahan pun tak apa. Bahkan dalam selawat yang diorang buat tu, tak tahu makna pun tak apa. Bahkan lagi baik. Tahu makna tu yang lagi masalah. Yang start orang kata, ni makna apa ni? Ni makna apa ni? Orang tanya kan. So tak tahu makna pun tak apa. Kalau tak tahu makna, macam saya kata dah berkali-kali saya kata, kalau macam tu, benda tu tak ada berkaitan tajuk ilmu. Pasal selawat tadi atau zikir tadi yang dia reka-reka tu, diorang buat sendiri, bukan Nabi ajar. Okay. And the second thing is actually, kalau nak sedap, tak payah letak diorang. Letak awi dia dekat atas lagi best. Dia tarik, ya no, dia tarik gitu. Kan? Juling mata orang tengok. Tak faham tak? Benda tu kita kata tak perlu ilmu. You don't have to have knowledge to do something like that. You don't have to memorize the Quran. Or understand the apa yang Nabi sabdakan, tak payah belajar. Just hafal ratib atau sekian, lepas tu kemudian tarik suara sikit. Kau minum air senjawa, kan? Kemudian belajar taranum sikit, Allahu Akbar. Tak payah. Because they believe that something will happen. Itu yang kenapa pakcik-pakcik yang kadang-kadang tipu tu, orang kata kalau baca benda ni kampung akan aman. Tengok orang kena ragut juga. Lepas orang buat baca pun, tak ada kaitan pun. Islam bukan macam tu. Too much itu kadang-kadang too much kena kelentong, pelik. Tapi dia not deceiving the people. They believe that it's good, right? They deceiving the people. But no, do they know that they're deceiving or they believe Some of them no. Some of them no. Apa tak, tidak pula. Bahkan kalau dia kata benda tu bila kita timbulkan tajuk, mana sabda Nabi, mana arahan Allah Ta'ala, mana cinta sahabat Nabi. Sahabat Nabi tunjuk cinta Rasulullah macam mana. Kenapa tak tiru para sahabat Nabi SAW? Sebab sahabat Nabi habiskan masa mereka, nyawa mereka, tenaga mereka untuk dakwah Rasulullah. Yang ini buat apa kerja apa? Nak menyanyi je. Menyanyi tak payah buat macam tu. Tak ada dalil pun. Kalau baik apa salahnya? Tu dalil universal. Memang. Nah. Rata-rata dah yang nak. Tahulah. Wallahu alam. Biarkan orang. Tapi kita buat kerja kita je. Baik. Nak bagi tahu, bagi tahulah. Kena bagi tahu juga. Jadi dia kata, dan dia kata hatta tu'minu billahi wahdah. Sehingga kamu beriman dengan Allah, hanya dia, tidak ada yang lain. Ai ila an tuwahidullaha fata'buduhu wahdahu la syarikalah. Sehinggalah kamu mengesakan Allah, menyembah dia sahaja, hanya dia, tiada sekutu baginya. Wa takhla'u ma ta'buduna ma'ahu minal andadi wal awthan. Dan kamu berhenti daripada apa yang kamu sembah bersama-sama dengan dia. Kamu buang apa ni selain daripada dia, yang kamu sembah bersama-sama dengan dia, daripada apa? Sekutu-sekutu dan juga berhala-berhala. Anything kamu percaya, tinggalkan. Then only kita boleh menjadi sahabat, menjadi saudara. Itu maksud dia. Ini adalah apa? Satu benda macam ugutan Ibrahim dan juga orang bersama dia kepada siapa-siapa yang kufur. Okey. Wa qawlu, dan Allah Ta'ala firman lepas tu, illa qawla Ibrahim li abihi, except, melainkan kata-kata Ibrahim kepada bapak dia. Bapak dia kata apa? La astaghfiranna laka, aku pasti akan minta ampun untuk engkau. Ai lakum fi Ibrahim qaumahu uswatun hasanah tata'assawna biha. Untuk kamu pada Ibrahim dan kaum dia ni ada tauladan yang baik yang kamu tauladani atau kamu ikuti dengannya. Illa, melainkan satu benda je yang kamu tak ikut. Fi istighfari Ibrahim li abihi, berkenaan minta ampunnya Ibrahim untuk bapak dia. Kamu ikut semua sekali, tapi jangan ikut ini. Okey?
Fa innahu innama kana an mau'idatin wa'adaha iyyah. Kerana ia, kata-kata Ibrahim tadi kepada bapa dia, hanyalah benda berkenaan terjadi daripada janji yang dijanjikan oleh Ibrahim kepada bapa dia. Dan bahkan falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah tabarra'a minhu. Maka apabila nyata kepada dia bahawa dia bapa dia tadi adalah musuh Allah Taala, maka Ibrahim berlepas diri daripada dia. Dengar kita baca ayat tu. Okey? Masa itu kata Ibrahim lepas diri. Mana first thing first, doa Ibrahim tadi hanyalah kerana dijanji bapa dia. Tapi bila nyata bapa dia musuh Allah Taala, dia berlepas diri pada bapa dia sendiri. Okey. Wadzalika, dan demikian ayat ini tentang anna ba'dal mu'minina, bahawa sebahagian orang beriman, kanu, mereka dahulu yad'una li abaihim, mendoakan untuk bapa-bapa mereka, alladzina matu ala syirki, yang mati di atas kesyirikan, wa yastaghfiruna lahum, minta ampun untuk bapa-bapa mereka. Dahulunya bila sebelum arahan ini turun, atau arahan surah At-Taubah 113 atau 14 itu turun, dahulunya para sahabat Nabi ada yang meminta ampun untuk keluarga mereka yang mati kafir, mati syirik. Okey? Lalu Allah Taala, dan bila ditanya pada mereka kenapa buat macam ni, wa yaqulu, dan mereka berkata, inna Ibrahima kana yastaghfiru li abihi. Ibrahim dahulu pun minta ampun untuk bapa dia. Kata-kata mereka macam tu. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah menurunkan At-Taubah ayat 13 14. 113 114. 113 114 Allah Taala nyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabiyyi, tidak adalah untuk nabi, tidak bolehlah untuk nabi, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ay yastaghfiru lil musyrikin, untuk minta ampun pada orang musyrik, untuk minta ampun bagi pihak orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun orang-orang berkenaan punyai hubungan kekeluargaan, ada attachment kan, darah kan, satu keluarga, satu bapa, satu mak, atau satu rahim nenek dengan nenek kita satu rahim, tak kira kekeluargaan, ya. Dia kata mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah mana, setelah dari mana tabayyana lahum, nyata kepada mereka, annahum, orang berkenaan yang mati tu, min annahum ashabul jahim, adalah penghuni-penghuni neraka. Dan Allah terangkan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tiadalah istighfar, minta ampunnya Ibrahim li abihi, untuk bapa dia, illa, melainkan an mau'idatin wa'adaha iyyah, ia terjadi daripada janji yang dijanjikan akannya oleh dia kepada bapa dia sendiri. Dia janji bapa dia, aku akan minta ampun untuk engkau. Lalu Allah Ta'ala pun kata kat sini, itu sebenarnya berlaku sebab janji dia je. Dan dia kata falamma tabayyana lahu, dan apabila nyata kepadanya, kepada Ibrahim, annahu aduwwul lillah, bahawa bapa dia itu adalah musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, dia berlepas diri daripada bapa sendiri. Dia let go, tak ada hubungan bapa dia. Inna Ibrahima, sini Ibrahim ni lawahun, dia ni adalah banyak berdoa, banyak berharap kepada Allah Taala, halim dan lembut. Awahun halim, mana dia banyak mengeluh kepada Allah Taala, mana mengadu kepada Allah Taala, dan juga dia adalah orang paling lembut. Tapi bila mana sampai pada masalah tauhid, Ibrahim ni adalah seorang yang tegas. Bahkan dia ketika mana Nabi Lut alaihissalam punya kaum nak dimusnahkan, dia boleh minta lagi supaya kalau boleh kaum berkenaan jangan dihukum. Itu sifat Ibrahim alaihissalam. Dia seorang yang amat lembut, maka dia minta lagi kalau boleh bagi chance dan sebagainya. Tapi para malaikat datang kata ia adalah perkara yang tak boleh ubah dah. Maka Ibrahim alaihissalam pun diam. Kalau tidak, dia akan berterusan minta sampai lepas. Itu perangai Ibrahim alaihissalam. Saya dia tinggal kaum dia pun, lepas kaum dia bakar dia. Dia tak suruh tinggalkan, boleh tinggalkan. Dia tak lari daripada dakwah. Jadi kata itu yang dinyatakan, Wa qala ta'ala fi hadhil ayatil karimah, dan tak nyatakan ayat yang mulia ini, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Demi sungguhnya telah ada untuk kamu tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang bersama dengan dia, hinggalah Allah Taala kata, mana yang dia buat, apa dia cakap pada kaum dia, kami berlepas diri dari kamu, dan juga kami kufur kepada kamu, dan nyata atas kami dengan kamu ni pemusuhan, sehingga kamu beriman dengan Allah Taala sahaja. Ini kata-kata Ibrahim. Jangan, itulah contoh kamu kena ambil. Jangan ambil satu lagi ni. Itu apa? Kata-kata dia kepada bapa dia, untuk minta ampun untuk bapa dia. Pasal itu dah benda yang kamu tak usah ikut, Allah Taala kata. Okey.
Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku tak miliki untuk engkau daripada Allah Taala sesuatu benda pun. Itu kata-kata Ibrahim AS kepada bapa dia. Ai laisa lakum fi dzalika uswah, bukan untuk kamu pada itu sebagai tauladan. Ai fi istighfar musyrikin, maksudnya minta ampun untuk orang musyrik. Wa hakadha qala Ibn Abbas wa ghairu wahid, dan demikian dikatakan Ibn Abbas dan juga bukan seorang saja, bahkan semua sekali berkata begitu. Ini yang kita antara dalil-dalil yang kita kata tak ada keampunan untuk golongan berkenaan. Dan bahkan Nabi sendiri berdasarkan pada ayat surah Taubah 113 dan 14, siapa-siapa yang atas Nabi, datuk dia ke bapa dia ke mak dia sebagainya, para ulama dengan beradab berkata mereka bukan ahli syurga. Walaupun kita kata diorang adalah bapa Nabi sendiri. Ada orang kata tapi kan diorang kan dalam fatrah tempoh dan sebagainya. Kata tapi bila Abu Talib dia kata aku di atas agama atau nenekku, dan Nabi kata dia dalam neraka. Tak ada timbat lain untuk dia. Walaupun dia tolong Nabi SAW, ringan hukuman sebab dia tolong Nabi. Tetapi dalam masa sama tidak dilepaskan. Maksudnya masalah pasal zaman dahulu, sekitar zaman bapa Nabi hidup, mak Nabi hidup, ada orang telah mencari tauhid, seperti Zaid bin Amr bin Nufail mencari agama tauhid, dan kesan tauhid itu ada. Dan bahkan bukan setakat mak Nabi. Contoh macam orang yang bernama Ibnu Juda'an, yang Aisyah radhiyallahu anha tanya, dia ni di mana? Nabi kata dalam neraka. Lepas tu Aisyah macam tanya, Nabi kata dia tak cakap sekalipun, wahai Tuhanku, ampunkan dosaku pada hari pembalasan. Mana tak pernah dia ada pengharapan untuk hari pembalasan, maka telah dihukum dia masuk neraka, walaupun dia ni datang dan hidup sebelum Nabi jadi Nabi. Faham tak? Adilnya Allah Ta'ala dalam perkara ni. Sebab kita kata benda tadi bukan permainan kita. Sebab Nabi SAW tidak boleh doakan untuk mak dia. Nabi nak doakan untuk mak dia, sebab tak izinkan. Nabi menangis, mengalir air mata, dan para sahabat Nabi pun menangis juga. Tapi bila Nabi SAW tanya kenapa kamu menangis, dia kata, Rasulullah kau menangis. Nabi kata, aku menangis ni sebab aku minta Allah Ta'ala beberapa perkara, Allah Ta'ala berikan beberapa perkara, Allah Ta'ala tinggalkan, halangkan satu perkara. Perkara yang dihalang tu adalah apa? Aku minta Allah Ta'ala izin untuk minta ampun untuk mak aku, Allah Ta'ala tak izinkan. Dan ni air mata yang mengalir ni, yang kamu nampak ni adalah air mata belas kasihan seorang anak terhadap ibu dia. Allah Ta'ala lebih mengetahui layak ke tak layak seorang tu masuk neraka dan sebagainya. Itu layak, itu berdasar pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal ada manusia ni baik dari segi tabi'i dan fitrah dia, sifat dia. Tapi dengan itu tauhid itu adalah ukuran utama. Allah Ta'ala letakkan manusia ni diberikan akal, dia boleh kenal dan faham. Mana bila sembah berhala tu angguk-angguk kepala kan, he's a good man. Ada macam doktor-doktor bukan Islam kan, baik kan, tapi sembah berhala dan sebagainya. Nak cakap macam ni pasal dia kadang-kadang terikat terlampau sangat dengan apa fahaman lama dia, atau penghormatan, respect pada atuk nenek dia. Takkan dia kata nak tinggalkan agama atuk nenek saya, kan lama bapak saya macam ni, mak saya macam ni, takkan mak saya salah, bapak saya salah. Sentimen macam tu menyebabkan orang tu terus kekal sesat. Kalau sesat lah, kufur kalau kufur lah. Masyarakat kita lah unsur tinggalkan amalan pelik-pelik pun tak tinggalkan. Dan Nabi tak ajar. Kalau dia kata macam tadi hari ni nisfu Syaban, banyak masjid sibuk baca 3 kali Yasin. Bila kita kata benda tak ada, tak wujud, orang datangkanlah hadis berkenaan dengan hadis-hadis yang datang berkenaan nisfu Syaban. Kesemua hadis berkenaan sama ada maudhu' atau dhaif. Atau ada orang tu, kalau dhaif tak apa lagi ikut. La ilaha illallah. Benda tinggal lagi agama kalau macam tu. So dah sekali saya pun cakap apa, dalam masyarakat kita ni ada 2 mazhab lain selain daripada mazhab Syafi'i. Itu mazhab kalau baik apa salahnya, walaupun tak ada dalil kan. Sedangkan kita tahu bahawa yang mazhab kan, mazhab kalau baik apa salahnya kan. Pasal dia kalau walaupun pasal kita, walaupun kita faham dalam Islam ni yang baik itu apa, ikut syarak, bukan ikut akal. Ada benda baik ikut akal, ikut syarak tak betul. Emosi, syarak. Maksudnya benda tu untuk buat baik. Contoh macam kita pernah bincangkan hadis berkenaan dengan tajuk dalam hadis Nabi SAW Sahih Muslim, yang hadis berkenaan dengan seorang lelaki di kalangan tabi'in, yang dia ni nak apa, nak buat benda baik lah. Kalau dengar saya sebut lah, dia kata ni, dia perangai dia ni, dia nak jual harta dia, beli senjata, beli kenderaan, jihad sampai mati lawan Rom. Zaman itu apa, tentera Islam bertempur dengan Rom. Pasal dia ni nama dia Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia actually dia nak buat benda baik lah. Mana nak jual harta, jual rumah sebagainya, beli senjata, beli kenderaan, beli senjata untuk jihad sampai mati. Kalau saya sebut macam ni out of the blue, baik tak orang ni? Adakah kan jihad sampai mati? Maksud dia kesedaran terakhir kerana Allah Ta'ala. Okey, bagus kan? Bila dia pergi ke Madinah,
Dia jumpa orang Madinah. Dia bagi tahu niat dia nak jual, pasal dia ni nak bapak dia Hisham bin Amir, bapak dia nama dia Sa'ad bin Hisham bin Amir. So dia jumpa orang Madinah, adikan mereka para sahabat Nabi SAW. So dia katalah nak buat benda berkenaan. So para sahabat ataupun orang yang dijumpa di Madinah kata jangan buat. Dahulu ada orang di kabilah kau ada 6 orang. Agaknya genetik kot perangai ni. Dia dulu ada 6 orang daripada kabilah dia juga nak buat benda yang sama. Dan bukan setakat tu saja, jual harta, jual senjata, jual harta, jual rumah dan sebagainya, tanah, beli senjata, beli kenderaan, cerai bini sekali untuk jihad sampai mati, mentinggalkan bini terus. Kakak ikutkan noble lah. Pasal apa? Pasal dia menjadikan bini tak payah nangis-nangis. Kan bila mati dia menangis, dah bini dah dapat suami baru. So mati je bekas suami kau. Ya ke? Kesian. Tapi tak ada, dia jejih mata lah. Tak ada macam bila apa macam jadi kan. Dia dah cerai siap-siap. So baik kan. Tapi bila sampai ke orang Madinah, dia kata jangan buat. Kerana dulu ada 6 orang daripada kabilah kau nak buat benda sama. Lalu bila jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah kata kepada mereka, ini lafaz dia, alaysa lakum fiyya uswah. Adakah tidak ada untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Mana korang nak syurga Allah Ta'ala, contoh korang bukan aku ke? Korang nak kerja mati syurga tanpa hisap, bukan aku ke contoh korang? Tu soalan Nabi tanya. Alaysa lakum, adakah tiada untuk kamu fiyya, pada diriku, uswah, sebarang tauladan? Mana korang ada tauladan lain ke? Masa kita tengok dalam masa yang sama, perbuatan cerai bini, jual harta untuk jihad sampai mati. Benda tadi Abu Bakar tak buat, Umar tak buat, Uthman tak buat, Ali tak buat, Abdurrahman bin Auf tak buat, Abu Ubaidah bin Jarrah tak buat, Zaid bin Thabit tak buat. Semua para sahabat Nabi yang diberita bergembirakan dengan syurga tak buat. Kalau ikut akal tu baik, lama dah boleh buat. As long as good, apa salahnya? Kan? He's devoting himself towards Allah. Tak boleh. Tu yang bahkan Nabi tegur 3 orang yang nak ibadat lebih. Kan? Masa dia seorang tu dia tanya isi Nabi macam mana nak ni. Seorang tu nak semayang, tak nak tidur. Puasa tak nak buka-buka. Seorang tak nak kahwin. Orang baca buat kahwin je. Hadis tu buat kahwin. Hadis tu tajuk limitation amal. Sebab Nabi tegur mereka 3 perkara. Sebab Nabi kata pada mereka, bila Nabi dengar dia cakap apa, Nabi kata ama wallah, daripada demi Allah, aku ni ini la akhsyakum, aku makhluk paling takut di kalangan kamu dan paling takwa di kalangan kamu kepada Allah Taala. Ilallah, aku akhsyakum Allah, walakinni, akan tapi aku ni asumu aftiru, aku mu'anam, aku bangun malam, aku tidur, aku puasa, aku buka, aku kahwin wanita. Kalau barang siapa tak suka sunnahku, bukan golonganku. Nabi bukan limitkan masalah kahwin. Orang lain tengok kahwin je, tak faham. Hadis tu tanya limitation amal. Even though orang fikir macam baiklah orang tu ibadat, apa salahnya? Tak, salah. Memang salah. Bila menentang cara Rasulullah, Nabi kata salah, Rasulullah kata salah. Macam kat sini juga. Jadi tu kata baik ikut akal, belum tu baik ikut syarak. Dan bahkan kita itu sebab bila orang kata baca Yasin, apa salahnya? Salahlah bila melawan cara Rasulullah SAW dalam beribadat ketika bulan ini. Macam kita ada panduan lain pula. Other than the Prophet Muhammad SAW, we have other, kita punya idol, kita punya contoh. Example, like Ustaz Adli, or like Ustaz Kariman, or like Ustaz sekian. Mana boleh? Kan Nabi-Nabi lah, pasal ni Nabi. Takkan ada comparison, kita nak compare Nabi dengan orang lain. Dan kita teman-teman nak baca juga. Dia kata, kita pendapat pertama, mazhab kalau baik apa salahnya. Kedua, mazhab tapi. Betul ayat Quran tu, betul Nabi sabda, tapi. Yelah ustaz, benda tu betul, tapi saya tak tahulah. Tapi betul lah Nabi utusan Allah Ta'ala dan hanya dia saja jalan untuk kita tahu ibadat mana yang Allah Ta'ala terima. Tapi and so on. Mazhab ni bersepah, serius. Mazhab pertama tu mazhab tu sama lembut sikit lah. Kalau baik apa salahnya? Yang ini tapi straight. Macam mana? Kan pelik. Dan benda tadi pasal apa tak? Pasal kita punya perangai tadi tak boleh lepas, let go. Bayangkan kalau atuk nenek kita ni kafir. If our descendants ni kan elders, ancestors bukan Islam, kita ni alhamdulillah lahir Muslim. Kalau bukan Islam, agak-agak masuk Islam tak? Agak-agak. Soalan tu kena tanya masing-masing. Kalau dengan attitude yang ada tadi, attitude kalau baik apa salahnya, dan attitude tapi pasti takkan masuk Islam. Serius, pasti takkan masuk Islam. So kenapa Allah Ta'ala jadikan kita lahir dan Islam ni, alhamdulillah, syukur besar kita kepada Allah Ta'ala. Dari celik mata je bapak kita semayang, mak kita semayang, dengar azan dan sebagainya. Bayangkan kalau kita ni lahir, mak bapak kita tak sembah.
Bayangkan nak tukar tadi, memang payahlah. Tapi sebab Allah Ta'ala berikan akal, pendengaran, penglihatan untuk kita berfikir, menilai, memahami. Dan kalau kita degil juga, dan bila kita dihukum oleh Allah Ta'ala nanti, memang padan kita kena. Layak. Bukan sebab tak ada peluang. Dah diberi peluang berkali-kali, ditegur dan peringatkan. Tapi kita ada, kalau baik apa salahnya, dan juga tapi. Ini masalah. Faham tak? Konsep dia macam tu. Konsep satu je. Sesat manusia ni antaranya sentimen tadi. Takkanlah bapak saya tak tahu. Kalau ikutkan orang lain, saya tahu lah. Bapak saya imam, saya lagi sentimen lagi besar. Tahlil tu saya hafal. Pasal bapak saya bawa saya jalan-jalan tak ikut tahlil ke sini tahlil. Saya hafal. Tahu tak? Jadi bila orang kata benda salah, saya kata salah lah. Benda tak diajaran Islam. Bukan mazhab Syafi'i pun punya ajaran. Tak ada Imam Syafi'i tak pernah ajar pun tahlil. Kalau orang nak tahlil, mazhab apa saya tanya? Orang tanya, ustaz boleh buat tak? Awak mazhab apa? Bukan, dia kata saya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak sampai. Awak nak sedekah pahala pada orang baik zikir atau bacaan Quran tak lepas. Awak mazhab apa? Tapi ustaz, adakah mazhab lain? Awak nak lompat mazhab lain ke? Saya tanya soalan itu, ustaz macam serang saya je. Saya tak serang awak, saya kata. Kan? Saya kata jawab dengan betul. Kalau dia kata awak mazhab Syafi'i, ini hukum dia. Kalau bukan mazhab Syafi'i, ini hukum dia. Saya tak tahu awak mazhab mana. Dan kalau kita bincang, tak apalah ustaz, tanya aja. Tak betul, kadang-kadang macam tu. Too much. Tahu tak? Hanya buat benda berkenaan kerana taklid. Taklid buta, pejam mata jalan je. Jangan, kalau baik apa salahnya? Kalau baik apa salahnya? Ini masalah nak buang benda memang tak ada Islam ajar pun. Memang kalaulah sahih berkenaan malam nisfu Syaban ini waktu penukaran amal. Kalau sahih. Sedangkan banyak maudhu' dan dhaif. Kalau sahih sekalipun tidak diajarkan kita ada amalan khas. Pasal kita kena faham, kebesaran satu hari itu, satu waktu itu disebut oleh Nabi SAW kefadilat, kelebihan, kebesaran hari itu. Kalau Nabi tak tunjukkan kita ibadat untuk beramal pada waktu berkenaan, jangan reka-reka amalan baru. Kalau Nabi tunjukkan ada benda, jangan buat. That's the thing. Kalau kata Nabi tak tunjukkan ada amalan khas, jangan gatal buat. Jangan reka. Boring lah. Takkan tunggu saja. Takkan doa je. Doa je tak bestlah pula. Kalau doa je tambah baca Yasin kan bagus. Then janganlah macam tu. Kenapa tambah-tambah? Kan ya, kalau sahih saya kata. Masalah tak sahih pun. Kalau sahih sekalipun amalan diangkat siang hari bukan malam. Yang kata baca malam apa? So Nabi kata aku berharap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Puasa siang malam. Dan pergi malam baca Yasin buat apa? Tapi saya dengar mazhab tapi balik. Itulah pusingan. Jadi pasal dia sentimen tu jaga. Pasal kita memang kita ada pride. We have our pride for our family, bapak kita, atuk kita, onyang kita dulu, kiai dan sebagainya. Kita ada pride kita. Kita ada pride kita berkenaan dengan orang alim kita jumpa jalan tahaya dan sebagainya. Tapi pride kita tadi tidak boleh melepasi berkenaan dengan apa? Allah dan Rasulnya. Pasal Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tuqaddimu, jangan kamu pandai-pandai. Jangan kamu pandai-pandai di hadapan Allah Taala, baina yadillah rasuli, di hadapan Allah Taala dan Rasulnya. Jangan kamu pandai-pandai. Tunjuk mana tak ada diajarkan tapi kamu nak buat. Kenapa? Jelas? Okey, baik, kita berhenti kat sini. Nanti sambung kemudian. Wallahu a'lam. Sepanjang sana sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasallam alhamdulillah alamin. Subhanallah bisyara la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan tak puasa hari ni. Bila separuh Ramadan, separuh Syaban saja maka yang berpuasa. Dalam hadis Muslim Nabi menyatakan idzan tasafa Syaban fala tasumu. Bila Syaban telah jadi separuh maka jangan kamu mula puasa. Mana siapa yang dah mula siap-siap awal silakan. Tapi siapa yang tak mula pada awal 2 minggu yang awal hari ni tak pernah puasa, jangan mula puasa. Sebab perbuatan orang berkenaan macam para ulama menyatakan dia seolah-olah mempercepatkan Ramadan atau menambah bilangan Ramadan. Kalau orang tu puasa daripada awal hari tu dan sebulan ni dah start puasa, maknanya dia bila masuk Ramadan nanti dia meneruskan kebiasaan dia saja. Kalau tidak, sekarang ni dia puasa, seolah dia puasa 45 hari. Campur dengan sini macam mempercepatkan Ramadan punya timing. Tak apa, jangan asal dia puasa sebelum ni lagi. Kalau baru nak start puasa, alamak dah 15 Syaban lah. Puasa qada boleh lah. Puasa sengaja kata-kata tak boleh. Bukan kata-kata lah, saya nak buat sunat. Tu maksud dia. Kata-kata mana ada puasa kata-kata lah. Okey, puasa ikut orang ada, puasa kata-kata tak ada. Okey, wallah.